أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah pada pagi ini kita akan baca beberapa hadis tentang kelebihan Al-Quran. Di hadis yang pertama kita baca, An-Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, "Alaika bi tilawatil Qur'an wa dzikrillahi 'azza wa jal, fa innahu dzikrun laka fis sama' wa nurun laka fil ardh." Rawal Baihaqi. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Hadis riwayat Baihaqi. Diulangi, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis seterusnya kita dengar, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Wa Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasad hanya dibolehkan ke atas dua jenis orang. Pertama ialah seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan Al-Quran dan dia sibuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan kedua ialah seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan harta dan dia sibuk membelanjakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Allahu akbar. Hadis sahih Muslim. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasad hanya dibolehkan ke atas dua jenis orang. Pertama ialah seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan Al-Quran dan dia sibuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan kedua ialah seorang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan harta dan dia sibuk membelanjakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Allahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Hadis seterusnya kita dengar insya-Allah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hul,
Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalu raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Sementara seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Hadis sahih Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Sementara seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, buah hanzalah ialah sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tetapi rasanya sangat pahit. InsyaAllah kita baca hadis akhir insyaAllah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'an falyas'alillaha bih fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihin nas. Rawahu Tirmizi. Allahu akbar. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran maka hendaklah dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Al-Quran. Akan datang golongan yang membaca Al-Quran dan mereka meminta-minta daripada manusia dengan perantaraan Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi, Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran maka hendaklah dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Al-Quran. Akan datang golongan yang membaca Al-Quran dan mereka meminta-minta daripada manusia dengan perantaraan Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi insyaAllah alhamdulillah kita dah dengar beberapa hadis tentang berkaitan kelebihan Al-Quran. Jadi insyaAllah apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan. Dan insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw